Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslimat 48 Al-Farabi akan membentangkan tentang isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia dan isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Bioskor muka surat 192 dan 197. 10.6 adalah isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Ada banyak contoh, antaranya stroke, vision loss, heart failure ataupun heart attack, sexual dysfunction dan juga kidney failure ataupun kidney dysfunction. So, yang kita tekankan adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit ini adalah masalah berkaitan jantung dalam sistem peredaran darah seperti hipertensi, angin ahma ataupun kita kenal sebagai stroke, arteriosclerosis, angina dan penginfarkan myocardium atau kita kenal sebagai serangan jantung. Banyak contoh yang menyebabkan penyakit kardiovaskular ini, antaranya adalah gaya hidup kita yang tidak sihat, masalah pemakanan kita yang tak seimbang, ataupun disebabkan umur kita dan juga sejarah keluarga. Maybe ada antara keluarga kita yang mengalami masalah kardiovaskular tersebut. Arteriosklerosis ialah pembentukan dan pemendapan plak pada dinding arteri yang terbina daripada kolesterol, lipid, tisu otot mati dan platelet yang tergumpal. Pembentukan plak ini juga dirangsang oleh nikotin dalam rokok. Plak ini menyebabkan lumen salur darah. Arteriosklerosis merupakan peringkat awal kepada arteriosklerosis iaitu pembendapan plak yang ditambah dengan kalsium dan akan menyebabkan plak menjadi keras lalu arteri menjadi kurang kenal. Arteriosklerosis pada salur darah meningkatkan rintangan untuk darah mengalir. Lalu, jantung perlu mengepam darah dengan lebih kuat disebabkan pengaliran darah yang lebih sukar. Lalu menyebabkan hipertensi iaitu tekanan darah tinggi. Hipertensi boleh menyebabkan arteri halus pecah. Trombosis koronari atau trombosis arteri berlaku apabila plak lemak berpecah yang boleh menyebabkan darah terkumpul dan pembekuan darah mungkin berlaku. Pemendapan kolesterol dan pembentukan plak yang terdiri daripada kolesterol dan parut-parut tisu ini menyebabkan arteri menjadi sempit. Sel-sel yang meliputi kolesterol pada dinding arteri menjejaskan aliran darah ke jantung. Okey, sekiranya lumen arteri yang sempit tu ialah arteri koronari, iaitu salur darah yang bekalkan oksigen dan nutrien ke jantung, maka bekalan oksigen yang sampai ke otot jantung akan berkurang. Hal ini demikian boleh menyebabkan angina, iaitu sakit jantung yang kuat. Jika arteri tersumbat sepenuhnya, plak penginfarkan myocardium iaitu serangan jantung dan angin ahma, stroke akan berlaku. Arteriosklerosis merujuk kepada keadaan di mana plak secara beransur-ansur terbentuk di dinding arteri. Apabila deposit lemak yang mengandungi kolesterol memasuki bahagian dinding saluran darah, sel imun akan dihantar untuk mengumpulkan deposit lemak ini dan seterus mengubahnya untuk menjadi plak keras. Hal ini akan menyebabkan dinding di bahagian arteri menebal yang bermaksud kurang darah akan dapat mengalir melaluinya pada masa itu. Plak aterosklerotik akan kelihatan sebagai bonjolan-bonjolan yang berada di sepanjang arteri yang terkena.
Ianya boleh pecah dan membentuk gumpalan darah dalam arteri di mana kita sebut sebagai blood clot. Okey, seterusnya antara isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Okey, yang pertama edema. Edema ni apabila tisu badan menjadi bengkak akibat bendalai tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah dan ianya terkumpul di antara ruang antara sel. Edema ni juga dikenali sebagai bengkak atau sembab. Berikut merupakan punca-punca terjadinya edema. Punca yang pertama ialah kehamilan. Kehamilan adalah salah satu penyebab edema yang paling umum. Ini adalah kerana apabila badan wanita hamil akan menghasilkan lebih banyak bendalai yang berfungsi untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Seterusnya, pesakit yang terlantar adalah albumin. Kekurangan albumin akan menyebabkan keseimbangan cecair dalam tubuh akan terganggu dan terjadilah edema. Akhir sekali, jangkitan parasit. Cacing parasit Burgia species menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendalai limfa. Bahagian yang dijangkiti, contohnya kaki, akan membengkak dan pesakit ini menghadapi filariasis limfatik. Cacing Burgia species ini dibiarkan melalui gigitan nyamuk. Okey, kalau kamu semua tengok pada rajah sebelah ini, ada orang yang menghidap penyakit filariasis limfatik dan berpunca daripada jangkitan parasit. Jangkitan ini dibawa oleh cacing parasit Burgia species yang menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendalai limfa. Cacing ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Okey, menurut sumber yang boleh dipercayai, penyakit ini disebarkan oleh dua jenis nyamuk, iaitu nyamuk Anopheles dan nyamuk Mansonia bentina. Nyamuk ini menggigit individu yang sedia dijangkiti dan membawa bersama microfilaria dari darah penghidap filariasis. Okey, kalau orang yang mengidap penyakit ini, mereka perlu memastikan diri mereka sentiasa bersih dan mereka perlu memastikan rumah mereka bebas daripada kawasan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okay. Ada lagi satu info tambahan. Pada tahun 2016, kira-kira 6% penduduk di Malaysia dijangkiti penyakit ini dengan majoriti individu yang tinggal di Kedah, Perak, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Rajah di sebelah menunjukkan kaki yang normal dan kaki dengan edema yang berpunca daripada seseorang yang duduk atau berdiri di suatu tempat terlalu lama. Contohnya, pesakit terlantar untuk tempoh yang lama. Pesakit lumpuh atau pesakit strok yang pergerakannya terhad boleh mengalami edema di kaki. Okey, bagi contoh lain. Contohnya, orang yang duduk dekat dalam flight dalam tempoh masa yang lama. So, orang tu berkemungkinan untuk mendapat edema. Sebab apa dia duduk lama? Okey. Signs of edema, beberapa signs of edema. Yang pertama sekali, kulit akan menjadi bengkak. Selalunya dia akan jadi, edema ni akan jadi dekat kaki ataupun lengan. Okay. Yang kedua, bila dah bengkak, kita punya kaki atau lengan akan bertambah saiznya. Elok-elok lengan orang tu kecil dah jadi besar. So kita tahulah itu bengkak. Okay. Bila dah bengkak, dekat permukaan kulit kita tu akan muncul macam pits. Dia macam lengkungan. Dia macam dimple macam tu. So, bila dah dapat sign, semua signs ni, macam kita dah lama bengkak, lepas tu ada muncul semua ni, apa yang kita kena buat? Jumpa doktor. Kenapa? Sebab kata orang dulu, lebih baik mencegah daripada mengubati. Lebih baik kita cegah awal-awal daripada jadi teruk. Okay? Okey, tadi kan dah tengok semua slide itu. Jadi sekarang kita nak uji minda. Okey, seorang pesakit yang terbaring lama dan tidak boleh bergerak dalam jangka masa yang lama biasanya mempunyai lebihan bendalai tisu di dalam badannya. Pernyataan manakah yang terbaik untuk menerangkan keadaan itu? Pilih jawapan. Yang pertama, nodus limfa tersumbat. Yang kedua, injap salur limfa tidak boleh tertutup rapat.
Yang ketiga, tiada pengecutan otot untuk membantu pengaliran limfa. Dan yang terakhir, penurasan dalam ginjal kurang. Oleh itu, air berkumpul di dalam badan.